أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وبارك على محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله لا شريك لا شريك اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيل الله في الله حق جهاده واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج Al-Hajj ayat 77-78 Al-Hajj 77-78 bermaksud wahai orang-orang yang beriman rukuklah kamu sujudlah kamu dan abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu dan lakukanlah kebaikan mudah-mudahan kamu akan termasuk golongan yang beruntung yang berjaya dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah memilih kamu dan Allah tidak pernah jadikan kesukaran buat kamu dalam urusan agama. Allah tidak pernah jadikan kesukaran bagi kamu dalam urusan agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Petikan Al-Hajj ayat 77-78. Yang berbahagia dan hormati pengurusi dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan surau Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam yang bertugas juga pada pagi ini, tuan-tuan Bilal, dan yang dikasihi dan dihormati rakan taulan di kalangan para jamaah, khasnya dari kalangan rakan taulan dari surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan tidak dilupakan juga meraihkan kehadiran para jamaah yang bersama kita pada pagi ini nun jauh daripada utara selatan tanah air yang
bersama dalam online pada pagi live online ini. Mudah-mudahan kesemua kita dalam keadaan tenang, bahagia, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang menenangkan seluruh perjuangan kita seharian untuk kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah dalam usaha kita untuk tunduk dan patuh, al-khudu' wa tadhallul wa ta'ah, tunduk, patuh, merapati ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua sendi ataupun segi kehidupan beragama kita. Niat kita dalam keadaan tenang, benar, amal kita dalam keadaan tenang dan benar, ilmu kita pun tenang dan benar. Apa kita buat semuanya dalam kerangka ada nilai ketenangan, al-itminan, dan ianya benar menurut kacamata Allah Subhanahu, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata seorang tokoh besar di kalangan para ulama salafun as-salih, iaitu Fudail bin Iyad, dia kata ilmu adalah cahaya dan sinar bagi sebuah kehidupan. Kata Fudail bin Iyad, ilmu adalah sinar dan cahaya bagi sebuah kehidupan. Batulah yang menyinari kita punya kehidupan, tuan-tuan, ialah ilmu. Batulah tanpa cuai kita dengan ilmu ni, sesuatu yang kita nak kena usaha dan kita nak kena raih dalam apa situasi, supaya hidup ini sentiasa disinari dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini satu hadis daripada Nabi SAW yang disabdakan Nabi untuk kita amali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban, iaitu rezeki yang halal, yang elok-elok, yang baik-baik, yang kau radai. Halal satu hal, baik satu hal, bersama-sama. Halal pun satu hal, baik pun digabungkan bersama halal tadi. Ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima-Mu ya Allah. Ini antara doa yang datang pada Nabi SAW yang disebutkan daripada Abu Daud radhiyallahu anhu dalam hadis yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sunan Abu Daud rahmatullahi alaihi. Ya, seulang baliklah kita kadang-kadang dalam kesempatan kuliah duha subuh pada pagi seumpama ini, kita cuba nak ingatkan kembali apa yang kita patut boleh ingatkan sama kita. Ya, benar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban, dan rezeki halal yang baik-baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima-Mu ya Allah. Ini gabungan. Maksudnya ialah bila kita minta pada Allah ilmu yang bermanfaat diserta dengan harta yang halal, yang elok-elok, jadi sumber makanan kita, kehidupan kita seharian, ditambah pula amalan kita Allah terima. Jadi ini satu gabungan yang kita dambakan. Ilmu kita capai, harta yang Allah redai, walaupun seinci makanan, sudu makanan kita masuk dalam perut kita, Allah redha, Allah halalkan. Yang ketiganya ialah amal kita Allah terima, tidak tertolak amal kita. Jadi amalan sebegini atau doa ini, tuan-tuan, mari sama-sama kita sentiasa letak di bibir kita dan melekat di hati kita, dan sentiasa pula kita sentiasa ucapkan malam siang kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana harapan kita tinggi. Betullah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata apa? Dia kata bila mana seorang hamba itu benar-benar mengharapkan daripada Allah dengan usaha yang kuat, dengan niat yang tinggi, maka pasti Allah tidak akan mengecewakannya. Allah tidak akan mengecewakan kita untuk dikabulkan doa-doa kita, apa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak pernah melihat betapa doa hamba-Nya itu sebagai satu benda yang jauh daripada kebenaran. Jadi disebutkan dalam hadis dah saya baca tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban halalan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini datang daripada hadis daripada hadis Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Saya sebut Abu Daud tadi kan? Sorry. Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Yang penting hadis sahih pada Nabi SAW. Baik.
Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya dalam kita melayari bahtera kehidupan kita seharian, jalan kita adalah jalan yang jelas dan jalan yang terang benderang. Saya tadi muqaddimahkan daripada seawal saya bercakap tadi ialah ayat Al-Hajj 77-78, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadihi washtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-Hajj 78 boleh rujuk. Jadi jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menitahkan kita untuk memiliki sifat-sifat yang begitu baik, terpuji, dan sifat yang penting sekali. Rukuk, sujud, abdi diri kepada Allah, buatlah kebaikan, dan berjihad dalam menegakkan agama. Itu 5 perkara. Pertama rukuk, kedua sujud, ketiga abdikan diri kepada Allah, keempat buatlah kebaikan tanpa cuai, yang kelima berjuang, berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya Allah sebut dalam penghujung ayat itu, huwashtabakum, Allah pilih kamu, kita lah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengamalkan apa yang telah diajar Nabi, ditinggalkan buat kita, sebab kita mewarisi pesaka utama dalam kita beragama ialah warisan ilmu, warisan amal, tidak ada yang lain. Nabi SAW tidak waris kepada kita harta benda dan kekayaan dunia, tidak. Nabi waris kepada kita ialah ilmu dan amal. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Sabda Nabi dalam hadis sahih, para nabi tidak meninggalkan harta benda kepada kita, tetapi mereka meninggal kepada kita ilmu yang diwariskan. Faman akhadahu, siapa yang ambil ilmu tu, akhadha bihadhin wafirin, telah mengambil bahagian yang selayak cukupnya, bahagian yang cukup untuk memberi kita rahmat, keselamatan, keamanan, kebaikan. Sebab apa? Kita ambil ilmu tadi. Jadi ini jelas kepada kita. Sebab itulah dalam kerana kita untuk membina sebuah kehidupan yang sejahtera bahagia ini, rukuklah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buatlah kebaikan tanpa cuai, yang kelimanya ialah berjuanglah untuk menegak kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksud yang lain, kita berjuang untuk menyatakan kebenaran. Sesaat bila orang Islam dihentam, dibalun, dipukul, diperkotak-katik, kita akan bercakap tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala Islam ini, sama secara individu, bahkan secara berjamaah dan seumpama. Yang penting ialah kita akan berdiam diri. Adalah saluran-salurannya secara keinsafan kita bertindak dalam kerana kita untuk menyatakan kebenaran Islam ini. Baik. Dalam hal ini saya nak kaitkan dengan satu hadis kursi sebenarnya. Bila saya bercakap kepada tuan-tuan kejap tadi dengan ayat Al-Quran Al-Hajj 7778, Allah minta kita rukuk dan sujud kepadanya, buatlah kebaikan, abdikan diri kepadanya, dan buat ibadat kepadanya, dan berjihad itu. Betullah ini merupakan satu amanah yang besar daripada Allah kepada kita. Maka di sana ada satu hadis kursi yang menarik perhatian saya untuk saya bacakan pada pagi ini, dalam kerangka untuk mentazkirkan diri bercakap dan mentazkirkan rakan-rakan yang sedang menonton, mendengar sekarang ini. Rakan taulah daripada surau An-Nur fasa 3A, masuklah rakan kita yang daripada luar surau An-Nur, rakan taulah pada mana-mana kuasilah kawasan. Ya, baik. Alhamdulillah, ya, yang datang bersama kita pada ini dah masuk 30 orang. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun tidak ramai tapi memadai untuk ilmu ini sampai kepada rakan taulan yang sentiasa cinta dan dambakan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis kursi yang saya kira amat penting untuk saya sampai kepada pagi ini, peringatan Allah kepada kita. Hadis kursi, tuan-tuan, apa makna hadis kursi ni? Ialah maka nalafzuhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu min Allah. Itu hadis kursi secara mudahlah. Lafaz Nabi yang ucapkan, tetapi konten, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis kursi. Lafaz Nabi yang ucapkan.
Tapi konten, makna, kandungan, isi dalam hadis Allah yang wahyu pada Nabi SAW. Itu hadis kursi. Baik. Maka lafzuhu minan Nabi SAW wa ma'nahu min Allah Azza wa Jalla. Itu saja mudahlah. Kalau nak tengok secara lebih jauh, panjang pula cerita kita. Ya, hadis kursi maksud macam itulah. Lafaz Nabi yang ucapkan, tapi maknanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam satu hadis kursi, Allah kata begini, yaqulullah taala. Kita nak ambil renungan tuan-tuan sebagai peringatan bersamalah dalam kesempatan yang ringkas pada pagi ini. Saya pada pagi ini agak kurang selesa sikit, kurang sihat sikit. Kurang sihat bukan tak sihat, tapi kurang sihat. Tapi tak apa, sebagai memenuhi tugasan mingguan bersama Surau An-Nur Faz 3 ini, terima kasihlah. Semenjak lama setiap hari Khamis kuliah subuh secara online sampai hari ini, alhamdulillah. Moga-moga sampai mesej dalam keletihan pun insya-Allah saya sampaikan, dalam kesihatan yang tak berapa elok pun saya juga bersama insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini taklah sakit, taklah apa ni yang orang kata apa, demam sangat, tapi ada riak-riak demam tu, tapi insya-Allah semua okey. Baik. Di mana Allah berfirman, ya bani Adam, ma khalaqtukum abathan wala khalaqtukum sudan wa ma ana bighafilin wa anni bikum khabirun. Dengar tuan-tuan, dengar elok. Kata Allah SWT dalam hadis kursi, hai anak Adam, hai manusia seluruhnya, tidak aku jadikan kamu dalam keadaan sia-sia, dan tidak aku jadikan kamu dalam keadaan batil, dan aku bukanlah pelalai, yang lupa. Aku amat mengenali kamu, ya, wa anni bikum khabir, aku amat kenal kamu. Cuba kita perhati, ya, Allah sebut dalam satu ayat yang begitu ringkas padat tentang kita. Wahai anak Adam, ma khalaqtukum abathan, aku tak jadikan kamu sia-sia saja. Tak ada penciptaan kamu ni dalam keadaan semata-mata tak ada matlamat, tak ada. Ciptaan kita ada matlamat menanti. Penghujungnya ada benda yang menanti kita untuk dihakimi, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud setiap apa Allah beri ni ada di sana hujah yang menjadi hujah kepada kita untuk dijawab nanti. Ilmu dan amal, kehidupan, rezeki, makan minum, nyawa dan seumpamanya. Jangan fikir hidup ini percuma, tidak percuma. Allah jadikan kita malam siang berganti, rezeki sihat tak sihat, rezeki nikmat macam-macam, itu ada matlamat di sebalik itu. Kena faham tu. Ya, dalam satu ayat Allah berkata apa dia? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kamu sangka manusia kami jadikan kamu begitu saja? Tidak, jangan sangka begitu. Kamu akan kembali pada Allah semasa akan datang. Jelas. Jadi ini menunjukkan kepada kita, Allah nak peringatkan kita, aku tak jadikan kamu itu abathan, tak jadikan kamu secara sia-sia saja, main-main. Wala khalaqtukum sudan, dan aku tak jadikan kamu dalam keadaan batil ataupun sia-sia ataupun dalam keadaan tak menentu. Tidak, sudan ni kita terjemah dalam keadaan batil lah, dalam keadaan yang tidak menepati kehendak ataupun ketentuan agama. Itu maksud sudan, ya? Batil. Tidak, kata Allah, aku bukan cipta secara batil, begitu, tidak ada matlamat aku jadikan kamu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma ana bighafilin, dan aku tidak lalai tentang ciptaan kamu. Allah tak lalai dari sudut memberi rezeki, menghidupkan kita, berikan kita nikmat macam-macam. Allah tak pernah lalai dan lupa untuk berikan kita rezeki kehidupan ini. Betullah dalam hal ini kata para ulama, termasuklah Al-Imam As-Suyuti, dia kata apa? Sebut Allah tak lalai dengan maksudnya Allah tak pernah alpa tentang kita. Saat kita dalam apa situasi, Allah sentiasa bersama kita. Betullah kita ketika mana kita perlu bantuan, kita mohon. Kita perlu pada bantuan Allah, kita mohon, kita rayu, kita minta, kita rintih. Saat kita perlu pada bantuan daripada Allah Azza wa Jalla, saat kita dalam ketenangan, ucapkan zikir namanya, ingat kepada dia, jangan lupa lalai. Sebab Allah tidak pernah lupakan kita. Bahkan dalam hubungan ni kita kena yakin Allah tidak pernah sama sekali jadikan kita ini hilang arah tujuan kehidupan. Betullah dalam banyak keadaan kita renung, tuan-tuan, saya ambil satu renungan sajalah. Ada ketika kita dalam keadaan kita tak sihat, kita minta pada Allah pada kesihatan. Kita minta kesihatan, kita minta Allah, ya Allah berikan kesembuhan, kesihatan yang baik. Ya Allah, hilangkan aku daripada
ke keadaan yang tidak elok, jauhkan daripada keadaan yang tidak elok, keadaan yang tidak baik. Kita minta Allah hilangkan keburukan, Allah ganti dengan kebaikan dan kesihatan. Itu biasa berlaku. Betul tak? Itu kenyataan. Termasuklah kita ketika Allah beri nikmat rezeki, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Engkau beri rezeki yang banyak, nikmat ilmu, nikmat kehidupan yang banyak, nikmat kehidupan yang terlalu besar, ya Allah. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau itulah sifat kita, percayalah kita sedang mengorak langkah yang betul dan Allah tidak akan lupakan kita. Itulah kata setengah ulama, saat bila mana kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya dan macam-macam, jangankan kita prasangka Allah lupakan kita. Tidak. Atau ada hujah nanti, kamu pada masa hidup kamu lupakan aku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah keberkatan hidup, rezeki kamu. Tapi kalau kufur, kata Allah, jaga-jaga, aku akan seksa kamu dengan seksa yang pedih di padang mahsyar. Kadang-kadang seksaan bukan di padang mahsyar, dunia lagi. Bila kita kufur nikmat Allah SWT, dunia lagi Allah beri daripada kita hukuman. Hilang ketenangan, hilang kerahmatan, duduk tak senang, jiwa tak pernah senang, jiwa tak pernah bahagia, sakit manjang contoh jiwa kita. Itu kenyataan. Dan kita rasa, tuan-tuan, sebab itulah dalam hal ini kita nak kena sentiasa berteduh di bawah lembayung teduhan Allah Subhanahu wa taala melalui doa, munajat, rintihan, minta kepada Allah Azza wa Jalla pintu rahmat kebaikan. Saat kita diuji dengan keburukan sekalipun, doa kepada Allah, minta dijauhkan keburukan, diganti kerahmatan, keselamatan. Jangan bimbang. Inilah watak kita dalam hidup kita. Allah tak lupa. Wa ma ana bighafilin. Termasuklah orang-orang tidak beriman. Hatta dia tak beriman sekalipun, Allah tak lupa padanya. Kamu hidup tapi lupakan aku. Aku tak lupakan kamu. Ingat, satu hari aku akan saksa kamu. Itu kenyataan. Baik. Lalu kata Allah SWT, wa anni bikum khabir. Aku ni amat tahu tentang kamu manusia. Amat mengenali. Khabir dengan makna mengenali. Apa yang Allah tak kenal kita, tuan-tuan? Kita penciptaan dia. Kalau kita ambil contoh, ibaratnya macam ayah mak kita lah. Anak tu anak dia. Daripada kecil dia lahirkan, dia besarkan, dia peluk sayang dengan segala-galanya, dia beri makan minum, dipakai pakaian, dijaga rapi. Sampai anak dewasa dia tahu anaknya macam mana, akhlak, peribadi, sikap, watak, baik ke tidak baik, akhlak macam mana. Ibu ayah kita, dia pelai kita pada kecil sampai dewasa kita. Dia boleh tahu anak aku ni perangai macam ni, negatifnya banyak, positifnya sikit contohnya. Kadang-kadang sekian-sekian, akhlaknya buruk, kadang-kadang baik. Mak ayah kita. Kalau begitulah sifat ibu ayah dengan kita, tahu tentang kita, apa kata Allah Azza wa Jalla. Itu kena faham. Allah lebih tahu tentang kita sebab apa? Kata Allah, wa anni bikum khabir, aku lebih tahu tentang kamu manusia. Buruk, baik, jahat kamu, amal kamu, iman kamu, aku tahu. Bahkan dalam konteks hubungan dengan Allah ini, apa saja niat kita pun Allah tahu, baik dan buruk. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Itu saya sebut sentiasa sebab kita bermula dengan niat, tuan-tuan. Dalam banyak keadaan kita niat pagi ni, contohnya niat nak bangun awal, tidak pagi ni. Niat semalam lagi tak nak bangun awal, bangun lewat contohnya. Kena pula besok cuti contohnya. Niat kita memang niat buruk, tak nak bangun subuh. Tapi kalau niat kita baik, aku nak bangun subuh, nak berjemaah, nak ke masjid, ke surau, nak dengar ceramah, kuliah duha, kuliah subuh, kejap lagi kuliah duha, kejap lagi contohnya. Niat kita, Allah tidak akan mengecewakan niat baik kita. Allah rezekikan dengan tambahan pahala, rahmat, redanya. Tapi kalau niat kita buruk, jaga-jaga, Allah tahu keburukan kita. Sebab itulah kita ni kita faham, Allah tu maha tahu tentang rahsia dalaman kita. Orang tak tahu, Allah tahu. Kita dalam hidup ini kadang-kadang kita bersembunyi keburukan kita pada orang. Orang tak tahu keburukan kita, kejahatan kita. Minta maaf lah kan? Betul tak? Ya. Saya tanya, saya jawab ya lah. Macam mana? Sebab saya bercakap ini. Kita bersembunyi kejahatan kita sampai orang tak tahu kejahatan kita sampai ke mati. Tapi rupanya Allah sebab lebih mengetahui rahsia kejahatan, keburukan kita masa hidup lagi. Jadi kita bersembunyi pada orang keburukan kita, tapi Allah tidak sama sekali. Jadi kita nak letak di mana dalam hidup ini? Apakah tergamak kita? Saya cakap ni saya lah, untuk menidakkan pengetahuan Allah dalam kehidupan kita seharian, sampai tahap kita tidak jaga hubungan baik dengan Allah, buat benda-benda yang maksiat, buat benda yang jahat, yang kotor, yang Allah keji. Tidak sama sekali. Kita nak hidup dengan ilmu, dengan agama yang ada dorongan kekuatan hati dan jiwa untuk kita buat kebaikan. Betullah kita minta pada Allah, jadikan kita dalam keadaan buat baik sentiasa. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, teguhkan aku dalam ketaatan kepadamu. Jangan aku ni dalam keadaan buruk akhlak aku. Kita minta pada Allah rezeki yang berkat, hidup yang tenang,
Macam-macam doa itu banyak kita dah sebut sebelum ini. Dan pagi tadi kita sebut tentang doa untuk minta ilmu bermanfaat, tentang rezeki halal dan amal yang Allah terima. Itu kita doakan. Baik. Satu lagi Allah sebut kepada kita begini. Walan tanalu ma 'indi illa bis-sabri ala ma takrahuna fi ridai. Ini hadis kursi tuan-tuan ya. Dirakamkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, iaitulah kitab yang bertajuk dalam kitab yang bertajuk Kumpulan Hadis Kursi, yang telah dikumpulkan oleh Imam Ghazali, Nasib bin Hadis Kursi pada Imam Al-Ghazali. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla dalam bicaranya, walan tanalu ma 'indi illa bis-sabri 'ala ma takrahuna fi ridai. Maksudnya apa? Bersabar dalam mentaati aku adalah lebih mudah bagi kamu daripada bersabar dalam menentang aku. Kita diajar oleh agama untuk bersabar dalam buat benda-benda yang Allah suruh, Allah SWT perintahkan. Sebab apa? Dia begini kaedah dia. Apa saja perintah Allah kepada kita untuk kepentingan kita. Perhatilah tuan-tuan. Apa saja perintah Allah kepada kita untuk kita. Kepentingan kita dalam arti mudahnya untuk kita, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah perintah bersedekah, Allah perintah baca Quran, Allah perintah buat kebaikan, Allah perintah buat amal soleh. Tadi pun Quran sebutkan warka'u wasjudu amanurka'u wasjudu, ayat tadi Al-Hajj 7, rukuk dan sujud, buat kebaikan, abdi. Untuk siapa sebenarnya? Untuk kita. Allah tidak ada apa kepentingan sebagai amal kita sedikit pun. Semuanya akan pulang pada kita semula. Baik pahala, baik redha, baik rahmat, baik kebaikan, baik keselamatan, baik bentuk keamanan, keimanan, semua jadi hak kita mutlak. Allah tidak ada apa-apa ruang untuk ambil pada kita semua itu. Sebab Allah tak berhajat. Apa Allah nak pada kita? Allah tu maha kaya, maha agung dengan kekuasaannya. Maka Allah tak berhajat kepada manusia. So Allah gah dengan kekuasaannya, kehebatannya. Tak ada bergantung dengan manusia. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dengan segala-galanya. Maka apa perintah Allah kepada kita? Untuk kita bersabar. Betullah di sini kata Allah Azza wa Jalla, kamu kena bersabar dalam tunai perintahku, dalam tunai perintah dia. Betullah hal inilah setengah ulama kata, bila kita buat satu pahala yang bernama pahala dalam hidup ini, yakinlah itulah tanda kita sabar. Seorang yang boleh baca Quran sampai 1-2 surah sehari contohnya. Contoh kita ambil contohlah sebagai contoh pada pagi ini yang berkat ini. Dia boleh baca Quran sampai 1-2 surah. Dia boleh berzikir sampai 1 jam 2 jam. Ini orang sabar dalam beribadat. Walaupun dalam kepenatan, dalam keletihan, dalam kesibukan masa, mungkin faktor masanya tak ada, tapi dia boleh habiskan masa untuk baca Quran sampai 2-3 surah. Berzikir sampai 1-2 jam, berdoa sampai lama. Ini benda macam ni tanda kita sabar dalam beribadat. Dan hal ini kita cuba nak ciptakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tak ada masa dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, biarlah kita ada masa dengan Tuhan, jangan kita ada masa dengan Allah Azza wa Jalla. Satu bencana berlaku kalau kita dengan Tuhan tak ada masa. Tapi dengan nafsu ada masa, dengan benda yang lara ada masa, dengan Tuhan tak ada masa. Nak sembahyang 2 rakaat pun tak ada payah. Tapi bersembang kencang di restoran sampai 2 jam tak ada masalah contohnya. Ini kita kenunglah tuan-tuan. Saya bercakap untuk saya ni. Sebab tu kita kena bersabar dalam buat kebaikan, kerana itulah punca kekuatan kita. Sebab itulah orang yang bersabar dalam buat ketaatan akan diberikan Allah keredaannya, kerahmatan dan keberkatan berpanjangan insya-Allah. Hambanya itu akan diangkat darajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan darajah yang paling utama ialah di pada masyarakat nantilah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iaitu pada hari akhirat nanti tidak ada manfaat harta benda anak pinak, melainkan kita datang dengan hati yang penuh keimanan. Kita datang dengan hati penuh ketakwaan. Maksud kita datang dengan ilmu yang bermanfaat, dengan hati yang penuh keimanan, dengan amal soleh yang begitu baik. Salahnya ada, ikhlasnya ada. Itulah harta kita daripada masyar. Bukan anak pinak lagi, bukan harta pangkat, tapi amal-amal kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka datang pada Allah hati yang penuh sejahtera. Surah Asy-Syu'ara, silap saya kan, kita boleh semaklah surah Asy-Syu'ara. Itu semua satu di antara peringatan Allah buat kita. Betullah kita dalam hidup ini tuan-tuan puan-puan mencari
segala pintu rahmat kebaikan, satu usaha yang tidak boleh kita padamkan daripada dari kehidupan seharian kita. Tak boleh padamkan. Daripada awal pagi terbangun sampai jam tidur balik, fikirkanlah. Apa fikir kita? Fikir untuk buat kebaikan, nak buat amal soleh, nak cari pahala redha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tutuplah daripada kehidupan kita cuaca-cuaca yang tak pernah elok, nak kata kat orang, dendam kat orang, maki orang, tutuplah. Stopkanlah ya. Tak payah kita buka ruang untuk kita buat benda-benda yang tidak Allah redai. Bahkan lebih kita kepada kemudaratan. Hati kita makin sakit, jiwa kita makin parah, dan hidup kita makin tak tenteram. Apa maknanya? Jadi sebab itulah maka dalam hubungan ini Allah kepada kita bahawa sabar dalam benda yang suruh itu satu kebaikan kepada kamu, dan kamu akan capai. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Wasabru lakum ala ta'ati aisaru lakum minas sabri ala ma'siyati." Allahu akbar. Kata Allah Azza wa Jalla, bersabar dalam mentaati aku lebih mudah daripada bersabar dalam perkara kemaksiatan. Tuan-tuan, boleh kita faham tak? Sabar di atas ketaatan lebih mudah, kata Allah, daripada sabar dalam kejahatan kemaksiatan. Sebab bila kita ada ruang buat kebaikan, kadang-kadang benda baik ni, contoh kita ambil lah, buat pahala sedekah contohnya. Kita sedekah pahala. Kadang-kadang tak perlu kepada masa yang panjang, tempat yang tertentu. Sedekah, tabung ada, masukkan saja 10%. Tak perlu kita nak, orang kata susah payah nak cari tabung. Kadang-kadang masuk masjid, tabung ada, masukkan saja. Contohnya, itulah dia. Nak buat kebaikan bukan susah. Untuk benda-benda berpahala bukan payah sebenarnya. Jadi kata Allah SWT, sabar di atas taatan itu lebih mudah pada kamu sebenarnya. Nak buat pahala, nak cari redha Allah lebih mudah. Sebab itulah kita syukur sangat-sangat. Sebab dalam hidup ini, ialah saya sebut untuk saya, tuan-tuan khasnya saya lah bercakap ini, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Bila Allah berikan kita kecenderungan untuk buat kebaikan, buat pahala secara mudah, boleh buat ibadat secara mudah, boleh buat pahala secara mudah, ini satu rezeki yang kita dibuka peluang itu Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita nak berzikir, contohnya, apa yang payahnya? Zikir tak tunggu di masjid, di surau, dalam kenderaan, boleh. Tak tunggu kita lepas sembahyang, belum solat kita boleh zikir, contohnya. Kita baca Quran, tak tunggu di masjid surau, dalam keadaan kita boleh baca Quran. Di mana jalanan. Jadi nampak tuan-tuan, usaha tu kena ada. Dan bila kita buat satu benda yang bersifat ketaatan kepada Allah, itu kata Allah lebih mudah daripada kamu nak buat kejahatan kepada aku. Sebab kejahatan kadang-kadang kita nak buat bukan mudah, ada halangan tertentu. Ya, orang buat jahat ni kadang-kadang bukan mudah tu. Dibimbang orang tengok, biar orang tahu, dibimbang orang duk puati. Payah tu. Tapi benda baik tak ada masalah. Nak derma, masuklah dalam tabung masjid tu. Masuk masjid, masuk saja lepas sembahyang, masukkan tabung tu. Baca Quran, bacalah. Tapi nak buat kejahatan, termenung, aku nak buat jahat ni, orang tengok tak, contohnya. Ni nak selongkar apa ni tabung masjid ni, agak-agaknya kok imam tengok, nazir tengok, orang tengok, bahaya aku kena balun, contohnya. Fikir panjang kita, tuan-tuan. Contohlah ya, contoh. Nak buat kejahatan, nak terima benda berbentuk rosak, benda berkerosakan, rasuah contohnya. Bukan mudah nak buat depan orang. Jadi rupa-rupanya betul lah dalam agama ini, nak buat benda baik mudah. Allah beri kita kesabaran yang mudah untuk melakukannya baik. Jadi kesimpulannya untuk pada pagi ini, saya tak baca semualah, saya ambil hanya 3 perkara saja. Yang penting pada kita ialah, saya paksa berhenti sekarang dalam tempoh masa 30 lebih minit saja. Masa tak buat kesihatan tak apa nak baik pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat pada duha. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicara pada pagi ini, tuan-tuan, adalah sesuatu yang bersifat untuk memberi kita laluan yang lebih berjaya dalam sebuah kita beragama. Dia, setingkat kata-kata guru kami masa belajar dahulu, dia kata hidup ini macam highway lah. Macam highway, berjalan terus dan akan sampai destinasi terakhir kalau kamu lalui. Itulah highway kita. Sekarang kita berjalan terus nak sampai ke mana ni? Nak sampai ke syurga Allah Azza wa Jalla, penghujung syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kita berjalan di highway ni, pastikan highway kita selamat sejahtera. Jangan ada gangguan boleh merosakkan perjalanan kita. Samalah kita dengan agama ni, jangan ada benda-benda merosakkan iman kita, nafsu kita, syahwat kita, syaitan yang boleh merosakkan ilmu amal. Kita tak nak macam tu. Kita nak laluan kita ini laluan yang sentiasa betul-betul dan baik, dan laluan ini sebenarnya datang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita minta kepada Allah hidayah berkekalan, minta bimbingan Allah yang berkekalan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan hati dan jiwa untuk terus buat kebaikan tanpa kita cuai dalam urusan kebaikan pahala. Amin ya rabbal. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini dalam masa 40 minit kot, tak sampai. Cukup pada untuk pada pagi ini atas nama kuliah subuh kita online. Mudah sampai kepada tuan-tuan semua yang bersama saya pada pagi ini, dan insya-Allah kepada tuan-tuan yang nak menyumbang kepada tabung surah An-Nur fasa 3A, boleh saja online kan usaha tuan-tuan boleh tabung yang ataupun nombor yang disediakan. InsyaAllah mudah-mudahan itulah pintu keberkatan. Kerana seinci sumbangan kita di jalan agama ini, tuan-tuan pasti akan menambahkan keberkatan dalam sebuah kehidupan. Kerana sedekah derma ni tuan-tuan adalah laluan kita untuk dipermudahkan jalan kita ke syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, sedikit saya nak sebut pada tuan-tuan dalam hal derma sedekah. Nabi kata apa? Allah kata apa? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Sabah ayat 20 ayat 39. Ya. Allah sebut dalam Al-Quran, katakan Muhammad bahawa Allah bagi rezeki kepada hamba-Nya. Rezeki Allah yang beri. Jangan bimbanglah. Sebab kita dalam berhabiskan agama, Allah ganti balik dengan rezeki yang lain, baik ketenangan jiwa, harta yang sama Allah akan beri. Dia kata Allah, setiap apa yang kita sumbangkan itu akan diganti Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. Dan itulah kita harapkan bahawa semua amal kita menjadi saham besar untuk tujuan kerahmatan dunia dan akhirat. Amin bil alamin. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.